Kita tak nak ngaji tafsir, kita nak ngaji dalam tajuk kemahiran cara kita berdiam tu salah satu jenis amal ibadat juga. Tapi nak ayat kata tolak ke kita tu pada ayat di apa dia ni? Astagfirullahalazim, ayat 23 24 suratul Haji. Situlah siapa dia nak ikuti, nak tengok pada Al-Quranul Karim, siapa dia ada terosak lah ataupun nak ambil sebuah buku Al-Quranul Karim pun boleh sikit sebanyak. Pentingnya yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat tersebut saat ini, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah comelah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka yang beriman lagi beramal soleh akan beberapa syurga, taman-taman syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai-sungai. Hal keadaan mereka tu orang panggil cau al-jannah ning yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a. Pakai gelemah learning tu tak boleh pakai gelemah orang lelaki, tetapi sebagai bukan tak boleh terus, tak boleh dalam bentuk ujian di atas dunia ni, sebagai liyabluwakum. Tuhan lari tu sekadar kata ujian. Lagi akan datang tu hak mana hak turut nafsu kita, kuam tongkan kita tu insya-Allah taala lebih daripada hak kita duk khoyal lagi. Cetanakan kita suk mana, suk terik. Setak daripada kita celek mata tu, sekiranya kita celek mata kau kita nak jadi bayi halu, kanak dah budak halu tu, dia dah celek tu kita cetanakan sikit. Suk siapa umur kita 60 lebih-lebih ataupun siapa 100 ataupun pergi lagi siapa 1000 tahun katakanlah, kita duk cetanakan terus tu pun tak sapa cetanakan kita hak mana Allah sediakan bagi para al-mukminin lagi yang mereka beramal saleh. Tak pada akal fikiran kita saat ni. Yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a. Pakai kaimuk jenis mata lu'lu'. Ikutlah kok tekak kok mana dia di lengir di mana ikut dah lu'lu'. Walibasuhum fiha harir. Dan pakaian mereka tu daripada kain setera. Tak ada orang royak dah. Kain setera di segi cuk ruam, di segi nama ya. Hakikat dia tu 99 kerana belaka. Semua kita dok kecek ni, so di sini 99 di sana. Sama ada gelemah so di sini 99 di sana. Ataupun kalau kita kata mata luk-luk pun 1% di sini 99 di sana. Kalau lah kain setera pun lah mana paling mahal sekali. Dah 1% saja di sini, 99% di sana. Lepas tu nak gapo? Ataupun kita dapat hidayah orang beriman balah ni gapo hak Tuhan beri kepada dia tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahudu ila tayyibi minal qaul. Dengan sebab mereka tu dapat hidayah untuk jadi percakapan dia, tutur kata dia tu, kaum sentena dia tu sebagai sopan. Wahudu. Jadi kita kecek sekaligus. Kita nak tahu kata kita duk baca Allahumma hdina ataupun Allahumma hdini ataupun ihdinas siratal mustaqim. Nak tahu kata berenah ke dak, mi pun ke dak kita duk kata ihdinas siratal mustaqim. Habis-habis tak ada 17 kali sehari tu. Cuba tengok pada perkataan kita, tutur kata kita. Kalau tutur kata kita tu sebagai at-tayyibi minal qaul, perkataan yang paling comel, cantik, sopan situ, kita dapat mipun daripada ihdinas siratal mustaqim, iaitu baik dalam bentuk kelakuan kita, pertikam kita, perak-perut kita, iaitu baik duk situ. Wahudu ila siratil hamid. Hak tu ihdinas siratal mustaqim. Tapi gambar dia, pap dia duk mana? Duk di perkataan kita. Sininglah kalau kita renung yang dikasih sekalian. Kalau kita tahu belakang dah, tak ada kalau dah kita tahu belakang dah. Sebagai rukun iman itu ada 6 rukun. Beriman dengan Allah,
beriman dengan para malaikat, beriman dengan buku-buku suci, beriman dengan para rasul, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan qada qadar. Tapi umbi hak besarnya dua ni ya. Beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Hak tu hak umbi dia, hak lak dia tu. Saulak dia duduk situ. Adapun beriman dengan para malaikat di segi kata kita tu nak jaga kedok pakai perangai kita, raqibun atid ada. Kita sedia setara mana nak jawab pada mungkar dengan nakir. Kita ambil peduli setara mana Jibril yang turun pada wahyu pada nazala bihir ruhul amin. Situ ya. Nabi ni, para anbiya kita beriman dengan Nabi dulu-dulu, termasuk ulul azmi minal rusul. Mari di Nabi Muhammad sebagai contoh tauladan bagi kita untuk kita turut jejak langkah. Beriman dengan qada qadar kata nak ayat atas, oh kita terima segala-gala hak menetuk kepada kami wahai Allah, menetuk kepada saya wahai Allah, aku terima belaka. Tu. Tapi hak besar sekali umbinya Allahu akbar wa ridwanun minallahi akbar. Bila? Untuk hari akhirat nanti. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di situ wal akhiratu khairun wa abqa. Kalau al akhiratu khairun semata-mata khairun, akhirat tu cukup dah. Kalau nak kita nak tiap-tiap nak banding di antara dunia dengan akhirat, patut Allah Subhanahu taala yang perakkan wal akhiratu khairun, cukup dah. Sebagai baik dingam, suaingam akhirat cukup dah. Tapi ada lebih lagi wa abqa, lebih lanjut setara mana? Lanjut siapa acu tak tahu. Sebab itulah kadang-kadang ya timur soalan kita kata, kok mana ni satu-satu ganjaran, satu-satu kuam di kita so lipat ganda 700, so 700, so 700. Gapo kita buat satu, kita bos kau lipat ganda sampai 700 kok segi kuam di tu. Sebab gapo? Lepas tu kita niat apa boleh kita royak kok saing kita so 2 sampai 10 sampai 1000 dah beramal dengan amal yang kita royak tu dah boleh semata kerana nak jadi sesuai sebagai sabiang kita untuk hari hak kekal abadi sebagai tahun. Tidakkah kalau so atas dunia so akhirat so tak ada nak lama habislah sabiang kita bekalai kita tu. Tapi oleh kerana so jadi 700, hanya nak jadi kita terpaksa ataupun kita kena insaf dah, kita kena hidup lagi akan datang tu secara tahun. Tapi sabiang kita tu setara mana bekalai kita. Kalau bekalai kita koda-koda kok, sebab kita kata pergi Mekah lah, nak banding mudah-mudah pergi Mekah 40 hari tu, orang ni ya bekal balas ni, yang ni bekal balas ni. Tak apalah demo ada modal. Kita pun ada modal. Modal kita gapo? Al-iman wal amalus soleh. Tu modal kita. Pas tak ada apa dah lah. Situlah dia yang dikasih sekalian. Apabila kita telah mengetahui dah dan kita jinjan dah kata dan kita jinjom juga katanya kita pasti beriman dengan ni rukun iman saat ni. Tapi syarat nak beriman dengan dua rukun dengan rukun iman saat ni gapo? Syarat tu sebagai kau nak sombak apa baik, sebagai ngangkai apa baik, iaitu dua perkara di antara ada lain-lain lagi. Allah Subhanahu taala yang wahyu pada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai kita nak jadi syarat kita nak beriman dengan dua rukun iman hak lak, iaitu beriman dengan hari akhirat. Lebih sebelum pada itu beriman dengan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, la ilaha illallah, barang siapa beriman dengan Allah lagi beriman dengan akhirat, ya kena buat gapo? Falyaqul khairan, hendaklah dia kata sebagai perkataan yang baik. Ikutlah perkataan kadang-kadang perkataan tawa tak ada sebagai nasihat pun dak, kan periksa pun dak, ceramah pun dak, tebah pun dak, ngajar pun dak, kecek pun dak, tapi gaya tu baik itu dia jadi baik juga. Gaya tu baik misalnya lah mana? Orang duk royak sikit sebanyak, kita mai kecek daya, ambil hati dia, tak ada apa tu tak unyanyo kita. Tak ada unyanyo kita sebab
Kita sekali-sekala tu kita berasa kata kita nak pada sesuatu perkara Tuhan tak beri. Bukan bermakna kata dia tak sewi kita, ataupun dia tak sayang pada kita, ataupun dia benci pada kita. Tak. Banding yang mudah-mudah, umpamanya anak kita nak kasut tayar. Tak ada banyak lah. Apa kok ya kasut tayar deh. Tapi duk daya anak nok lepas sekali saya teriak gatik. Kita duk keras situ, tak jom beli kasut tayar pada anak. Bukan tak ada modal. Kerana kita tahu kata kalulah kita beli kasut tayar duk main atas batas, gelewak atas batas, mari mutu main kereta, yang kata sekadar kata sakit anak kita dan kemalangan dan sebagainya, bahkan susah payah sampai ke demo mari duk kena bayar kaprak pada kita dan sebagainya. Itulah tu ilmu kita hak terhad camkah hak kita nak tengok dalam kuam pencing katanya kalau kita beli kasut tayar pada anak belah ni. Apatah lagi Allah Subhanahu taala selaku Al-Alimul Hakim, Al-Latiful Khabir. Maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dia lebih tahu, sebab itulah dia takwil kepada kita. Itulah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Itu upama. Hak ni hak utama. Nombor satu duduk situ, hendaklah dia kata benda baik. Sutrik tak ada modal, tak ada orang nak ayat kata benda baik, au liyaskut, ataupun dia berdiam. Satu riwayat yang kedua, au liyasmut, dia berdiam. Bahasa Jawi kita balik hak tula, berdiam ataupun dia berdiam. Tapi beza Arab kakayo bahasa Arab ni beza. Au liyaskut dalam arti kata ya kecek pasti dia break. Tu au liyaskut. Ataupun auliyasmut saat ni ia bermula lagi dah. Belum pada ia kecek tu hidup dia dah. Ia tengok napa sepatut ia kecek, ia kecek. Tu auliyasmut. Hak ni dak liyaskut saat ni ia kecek bukan kata nak tubik benda hak hafal nak tubik benda bereh. Ia break. Kedua-dua tu pun dituntut selaku daripada orang mukmin. Sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-samtu illa min khairin. Pertama kali bermulut ialah berdiam tu dulu. Katuk mulut tu dulu. Illa min khair. Melainkan ada benda baik. So patut kita kena kecek. Nak sang kuam di. Nak sang kuam sam-sam tu. Tak ada apa. Rem kita tu boleh. Untuk nak mengeluarkan benda-benda baik. Lalu itulah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dia tanya. Sebagai orang yang paling mengetahui hal-hal dengan haram. Muaz bin Jabal ni Nabi yang mari dia panggil mari cincok dia mari puji dia, rabron dia kata gana a'lamun nasi bil halal wal haram. Orang paling mengetahui hal-hal. Orang ning ni juga yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada dia suruh dia sebut mengiringi semaya sebagai wirid semaya. Setelah mana Nabi dia piping dia sedang kuamrat pada dia. Ni nak ayat kata sang kuam di ni dia duduk dalam segala-gala. Sampatlah, tingkah lakulah, gayanya. Nabi tu tekah kalau kita kata Nabi umur 55. Muaz bin Jabal duduk dalam sekitar antara 25, 30. Tekah dua tu sekitar 30 tahun. So, segi tua muda. Yang keduanya, cukup lekat. Kalau untuk guru biasa main nak ajar pada kita tu, kita jomrak penuh-penuh. Apatah lagi Nabi SAW. Tapi Nabi nak royak benda molek ni, nak boleh mari siapa kita ni, yang kadang-kadang lah, yang kadang-kadang kita tak ada peduli ataupun kita tak ada amat-mati. Nabi lagi piping dengan Muaz, pegang tangan sampai nak jadi sera. Nak jadi senik situ sera, uncai situ tu. Di samping dia kata, ya Muaz, inni uhibbuka fillah. Sesungguhnya aku ni kasih cinta kepadamu. Jadi dua. Sampak tu dulu pegang tangan dia tu, bukan jabat salah, pegang tangan piping. Dening. Nampak ada cerita akan kita dening tu antara Nabi umur 55, Muaz bin Jabal umur dia 25. Tekah 30 tahun. Ya Muaz, inni uhibbuka fillah. Sesungguhnya aku cinta kasih kepada engkau pada jalan Allah fillah. Adakah aku nak royak padamu sepatah kata, kata mengiringi semaya? Apa lagi? Lek Muaz. Lalu itulah Nabi kata, hendaklah kata mengiringi semaya setelah mana wirid
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ni kedatangnya doa ni. Deh, baniaka cetanakan cetanarum hok mari kedatangnya doa ni ya mari daripada Nabi ya pipai Muaz di samping ya royak sedang kuamrak pada Muaz. Sinilah yang dikasih sekalian. Lalu itulah hendaklah kita amat makti dengan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadik. Apabila Nabi kata as-samtu illa min khairin ni, Muaz bin Jabal dia kata, adakah kita dikira dengan apa saja yang mengeluarkan daripada lidah kita tu hewat kira ke tak? Nabi menjawab kata la ilaha illallah. Tidakkah manusia itu terjerumus dalam api neraka, disukur dalam api neraka tu kecuali hasil daripada lidah ni lah. Hasil daripada lidah ni lah menyebabkan terjerumus dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Lalu itulah Nabi kata, sambung lagi, faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut an syarrin. Hendaklah dia kata benda baik ataupun dia berdiam daripada benda-benda hak cua, benda-benda hak jahat. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita mai tengok situ, kalau gitu gak agama Islam ni tok sewu jadi kip buat, tok sewu jadi partner kenapa kiwit dak. Ya nak mendorong pada kita nak sakuam di. Berdia tu duk yang kedua. Bukan yang satu, bukan pertama. Yang kedua tu berdia. Utama lek kip buat. Tu baik jadi buat, tu baik jadi kuam di situ tu dulu. Dah. Lepas tu dia mula daripada mana lagi? Kita mai jenjang lagi. Kata manusia saat ni tak ada jalan pilih di antara dia berdiam ataupun dia kata benda baik. Bukan tan lerak untuk dia nak pilih. Imma dia kecek molek wa imma dia berdia. Tak, bukan jalan pilih situ. Utama dia kecek hak molek tu dulu. Tapi kalau nampak tak ada arah ke, break kah? Break. Jejak break situ. Dah. Sininglah Abdullah bin Mubarak rahimahullah dia kata gana. Abdullah bin Mubarak ni pok dia tu Al-Mubarak, anak koli ya. Al-Mubarak ni anak koli. Lepas tu toke dia tu suruh pergi ambil staka angun. Duk kerja 3 tahun dengan toke dia. Suruh pergi ambil staka angun. Ya pun pergi kerah ambil staka angun, uri kepada toke dia. Toke dia mak kecak sebutih, masa puri. Lepas dia kata, gana leh. Muri tu angun hok masa ni. Dia kata, mu suruh ambil wari, bukan suruh kecak. Nampak tak? Mu suruh wari, bukan suruh kecak. Aku pun ambil ikut hok mana ada lah. Lepas tu toke dia kata, kalau gitu ke mono ayat kata selama mana 2-3 tahun muduk dengan aku ni tak pernah kecak. Demi sungguh, balas tu sungguh. Demi Allah, tak biasa kecak sikit habuk. Tak ada apa ni, kalau gitu ke. Kecek mudah-mudahnya, saya ada anak tino sore. Lepas tu nak cari, nak beri suami kepada dia dah lah. Lepas mu nampak pada siapa? Al-Mubarak ni dia kata, kalulah orang Yahudi yang nak tak biasa hak kaya. Kalulah orang Kristian yang nak tak biasa hak dah titih baris. Kalulah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang utama hak agama, pasal apa ikut mung lah. Lalu itulah toke kata kalau gitu gak anak aku hak wanita ni ambil kepada mung lah. Ni kau kahwin dua tu baiknya lahirnya anak nama dia Abdullah. Lalu itulah ni Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Deh, anak daripada pok hak anak koli hak tak biasa kecak sebutir pun dalam kebun hak toke dia. La ilaha illallah. Ya katakan Abdullah bin Mubarak, la a'lamu ba'da an-nubuwwati darajatan afdalu min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah mana martabat kenabian. Rasul, lepas tu martabat degree hak lepas pada tu selalu dah. Siapa dia? Orang hak selalu suka menyebarkan ilmu pengetahuan. Kita tengoklah. Alhamdulillah Masjid Prakcam hak Naga ni kok ada setiap malam, setiap pagi, setiap masa. Lepas tu kalau kita sebagai orang pendengar ni dah tak ada saham kita, 2-3 perkara hak kita nak boleh. Sumbangan kita kepada masjid untuk menjalankan kewajipan dia ni sikit sebanyak, sekut sama. Masuk juga kita berkongsi
di segi kita nak dapat pahala. So yang keduanya pula dah kita kod share duk tai tok sok lagu ni share supaya juga kita orang share dengan orang yang mengajar pun supaya tak ada kurang lek mana-mana pihak di segi pahala ganjaran itu. La ilaha illallah. Kalau gitu gak manusia saat ni di antara dua kecil anggota dia. Dua anggota hak kecil ni sangat berenah yang memberi arti. Mikun kas itu. Satunya hati. Hati hal kada eduk dia ya ibadat. Tancai nak benda molek. Lek malam tu kok duk dia sore sunyi sikit sebabnya duk tancai nak waktu duk meteng lebih kurang. Nak buat tak boleh. Kadang-kadang buat kena modal. Dan kadang-kadang buat kena ada rank. Kadang-kadang buat kena ada kuam sama. Tapi cita-cita nak buat. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah, dialah yang mengetahui apa yang sembunyi dan apa yang nyata tu terang. Yang sembunyi hak kita saat ni. Nak waktu kuam di kena modal kita tak ada, nak waktu kena rank kita tak ada, nak tu kena kuam sama ada pandai ye balas tu tak ada. Tak ada apa. Niat situ tu dah kadang-kadang niat kita tu lebih mendului daripada amalan kita. Oleh kerana selalu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah yang mengetahui apa yang nyata terang dan apa yang sembunyi. Tu hak pasal jahr. Lepas tu lidah kita pula dah deh. Antara hati dengan lidah. Lidah kita pula dah wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia menyebut nama Allah maka dia semaya. Nyebut duk dalam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebagai al-baqiyatus salihat. Ning lah hak ada baqi. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda, anak pinak selaku perhiasan dunia ning kehidupan dunia, tetapi wal baqiyatus salihat, dan benda baki sebagai benda hak bekale hak salih, khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sebaik-baik kita tancai di segi kewawang kita, harapan kita. Nabi ya tafsir ayat ni wal baqiyatus salihat, dia kata iyalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Saya pun dah baca surah Kahfi hari Jumaat gak. Siapa di ayat ni sini saya berhenti sebentar. Al malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Saya berhenti sebentar, saya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 3 kali, lepas tu langsung ayat lagi. Boleh hujung pula suratul Kahfi, hujung pula dah saya berhenti pula. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Saya pun Allahumma inni as'alukal firdaus, Allahumma inni as'alukal firdaus, Allahumma inni as'alukal firdaus 3 kali. Lepas tu langsung qul law kana al bahru midadan li kalimati. Langsung gilah. Pentingnya permohonan kita dah cepok kita pergi baca hak ni pada penghulu hari daripada seminggu pula dah. Ibnul Qayyim dia kata, siapa dia apabila duk mulut dia sokmo syurga al-firdaus tu Tuhan nak beri pada dia. Saya nak hajar tu nak jadi Tuhan kita lah dah. Siapa Ibnul Qayyim dia kata, siapa dia selalu duk mulut dia syurga al-firdaus Tuhan nak beri pada dia. Sebab siapa dia gerak mata hati tu baik pada lubuk hati melalui lidah dia tu untuk nak menyebut, nak memohon syurga al-firdaus, kecuali Allah Subhanahu taala taufik hidayah nak boleh dia kata. Apabila Tuhan taufik hidayah nak boleh kata tu Tuhan nak beri pada dia. Tak ada nak sekat. Bukan kata nak saya dak. Pas Nabi pula dah ya ajar kita sebagai kita nak jadi lobo. Iza sa'altumullah al-jannah fas'aluhul firdaus. Situlah. Tapi email kita sani innallaha yudkhilul lazina amanu, email kita nak lah mana nak jadi betul.
Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah betul email seseorang hamba saat ni hingga betulnya hati dia. Nak lurus email dia tu, nak duduk dalam garis sel bantatan dia tu, kena duduk dalam betulnya hati dia. Dan tidaklah betul hati dia hingga betul lidah dia. Dua tu mari duk betul gi mari makku. Hati beriman mari duk betul lidah. Lidah beriman mari duk betul hati. So situ yang keduanya Nabi SAW bersabda juga, apabila anak ada berpagi kelak mata tu berpagi, dia kata gana fa innal a'dha, segala-gala anggota pecahan dera kita saat ni mari duk tuang dengan lidah, mari duk tuang dengan lidah, mari duk berhujah dengan lidah. Mata mari duk berhujah dengan lidah, telinga, hati, tangan dua belah kaki, semua tu pakai mari duk tuang dengan lidah. Dia kata gana, ittaqillaha fina, takut pada Tuhan kata kepada kami ni, wahai lidah. Kerana kalau mu betul lah wahai lidah, betul lah kami. Kalau mu belok lah lidah, beloklah kami. Sebab itulah alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Utama situ. Utama betul lidah kita tu, wajani kata qad kunta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia menghidupkan kita setelah dia mematikan kita. Wa ilaihi nusyur. So situ Ibnu Mas'ud pada hadis sahih Muslim, dia ayat lagi, apabila cerah tu baik tu, dia kata gana, nak tunjuk kata kasih cinta pada Allah Tuhan dan mengawali kita saat ini. Dia kata gana Ibnu Mas'ud, Tok Guru Quran, alhamdulillahilladzi aqalana yaumana hadza, alhamdulillah yang mana Tuhan yang menyelamatkan kami pada hari ini, walam yuhlikna bidzunubina, tidak menasakan kami, tidak musnahkan kami dengan sebab dosa. Ya sedang kunta, Allah kata dia ni celak mata saat ni Tuhan tak ada binasa dengan sebab dosa. Ya ada cudon kita. Itulah yang dikasih sekalian. Apabila saat ni tu Abu Dzar, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, sahabat ni radhiyallahu anhu, nama dia Abu Dzar. Nabi kata kepada dia, ala adulluka ala khaslatain, tidakkah aku nak tunjuk padamu dua laksana, dua ciri, dua perangai comel yang pada ringin di segi belakang, kinayah kata dosa lah. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak, duk berat atas belakang dengan sebab dosa. Tapi hak ni hak pada ringin sekali, tak kena duk tanggung banyak ni. Lepas tu lebih berat dalam neraca pula dah. Di segi belakang kita, di segi tanggungnya kurang berapa cak kita tu ringin. Di segi nak timai nak dia dalam neraca hai akhirat nanti tu berat, iaitu tulus samti wa husnul khuluq, selalu berdiam lama, lepas tu elok perangai. Tu kita sikat di situ deh. Lepas tu Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, dia kata maqamur rajuli, tanak seseorang saat ni. Rajuli ni bahasa Arab tu, apabila dia sebut rajul saja tu yang merangkumi lelaki perempuan. Apabila dia sebut az-zawju saja yang merangkumi lelaki perempuan. Mereka yang mai becek az-zawju waz-zawjah, ar-rajul wal mar'ah, ia berlainan di segi makna dia, berlainan di segi hukum hakam dia. Tapi apabila dia sebut so tu yang mengandungi merangkumi hak perempuan lalu dah. Dia kata maqamur rajuli lis-samti, tanak seseorang saat ni apabila dia berdiam lebih afdal dikuat daripada yang beribadat 60 tahun. 60 tahun doa amal sia malam pak lagi goyak kata, hawa itu tak ada lah mana dia pro. 60 tahun tu kena duk cucu demo. Pahala ganjaran saat ni. Kena duk wi kepada demo, duk cucu. Sebab tu lah kalau dia berdia tu, upama dia berdia hok ning ni 60 tahun dia amal ibadat, tapi dia kena duk bayar ke orang, hak ni lebih aula lagi. Walaupun dia mana kata nak segi nak ni tentulah nak menggalakkan supaya kita jadi ada taksa, ada kemahiran. Kita mahir dalam belaka-belaka segi tukdan, kita ada mahir, ada taksa. Dah mahir di segi menego, mahir di segi motong, mahir di segi kahwin anak deria, mahir belaka-belaka. Tapi di antaranya kita kena ada kemahiran juga, kena ada taksa juga. Mahir pian mana kita berdiam
pian mana kita bercakap. Di antara supaya kita dituntut supaya kita ni ada kemahiran kita berdiam yang dikatakan al-insat. Kita dia serta kita perhati baik-baik dengar. Bila? Apabila dibacakan Al-Quranul Karim. Untuk nak dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu." Apabila dibaca Al-Quranul Karim, maka hendaklah kamu tu dengar, wa ansitu, dia dengan perhati, la'allakum turhamun, semoga kamu tu dapat rahmat. Imamul Qurtubi dalam tafsir dia kata rahmat di sini ialah wajib. Allah menentukan atas orang berdiam apabila dia dengar Quran saat ni, lebih-lebih lagi duduk dalam halaqah Al-Quranul Karim, orang tu dapat rahmat. Apa rahmat nak dapat saat ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak ada siapa nak boleh masuk syurga dengan semata-mata amal dia. Sahabat pun, wala anta ya Rasulullah, engkau pun, dia kata saya pun, kecuali Allah merahmati aku. Haningkal bihi rahmat. Dalam arti kata apabila kita berdiam, kita perhati dalam hal keadaan dibacakan Al-Quranul Karim, duduk dalam halaqah mau tafsir, insya-Allah taala Allah selubungi puak kita tu duduk dalam kandungi rahmat dari Allah. Yang keduanya, yang kita kena ada taksat dalam hal kita berdiam saat ni, apabila imam ataupun khatib sedang-sedang berkhutbah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dia ightisal, yang membersih tubuh badan dia mandi sunat jemaah, kama dia yang mari semaya, kama dia yang mari jemaah, ya semaya apa yang hak dia kana tahiyat masjid dan sebagainya, summa ansata, kama dia yang berdia duk perhati apa saja khatib duk baca gapo ya amat-amat ti situ, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Antara jemaah ni dengan jemaah lagi akan datang, buat 3 hari lagi. Apong dosa dengan sebab sikap dia, sikap taksak ngiapkan ngiap dia saat ni. Lebih-lebih lagi dapat ganjaran puasa setahun dan berqiyam malam setahun, setiap langkah sejakah yang mari sejik. Ya duduk rumah yang mari sejakah, ya tubik pitu tu sejakah. Pahala puasa setahun, pahala qiyamul lail setahun. Jakah yang kedua, pahala puasa setahun, pahala qiyamul lail setahun. Jakah yang ketiga, pahala puasa setahun, pahala qiyamul lail setahun. Bila? Apabila dia mani hari Jumaat, dia usaha mari awal-awal waktu, kama dia perapat masuk, jadi rapat sikit, kama dia berdiam, duk perhati, khatib duk kata gapo, adalah bagi dia setiap langkah dia mari tu pahala ganjaran setahun, sama ada qiyam maupun siam. Ya Allah. Situlah apabila balah tu taksak saat ni kita kena katalah mana kata. Pian mana kata kita berdiam. Salah satunya pada satu hari pernah ditanya Imam Syafi'i rahimahullah dengan satu masalah. Ya dia. Orang tanya dia dia. Lepas tu dia bertanya, "Ha kok manalah tak jawab wahai tok guru?" Ganalah orang tanya masalah tak jawab. Dia kata, "Hingga aku tahu hak mana lebih baik bagiku. Aku dia tu dulu kak aku jawab. Nak timir tu dulu. Nak timir tu dulu. Patut aku jawab lalu ke patut aku dia terus. Bukan kata prok, wasa kata mulut rapuh. Dia mau tanya pak, wasa kata nak cerapah lalu dah. Tok dia mau nak habis soalan pun kita nak jawab bela-bela dah. Dak, perhati halusi. No atas halusi lah amat-amat ti situ. Di antaranya yang dikasih sekalian, kemahiran kita di segi kita berdiam ialah segala tuntut teh kita tu yang hidup jadi pepel sangat. Satu-satu perkara kita nak buat satu tu kita jadi orang panggil sembunyi tu dulu. Jadi kuam lap tu dulu. Ni tok dia tak tahu ke mana tu lalu dah post face lalu dah misalnya. Sebab gapo? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'inu ala najahil hawaij bil kitman." Gunalah nak menjayakan satu-satu perancangan hak mung tu dengan mung tu jadi lindung wisnyak dulu. Yang itu gaduh bagi kau orang. Kerana apa? Ya ada pau dia sebalik. Fa inna kullu zi ni'matin mahsus. Setiap orang yang punya nikmat ni akan didengki oleh yang lain.
Nabi nak pongkan, nak belak belai-belai dah. Bapa sudah berlaku dah, kita pergi mine dah, kalau katakanlah nak pergi mine, nak pergi besek, sudah berlaku dah hang royak demo. Tapi mula-mula tu sekadar kata jadi halus-halus dalam wong kelum wong kan tu, halus-halus tu dulu. Bukan kata jadi samrik dah gapo, patut nak ajak orang ramai, patut nak jadi perakat dia tahu, tak ada apa dah lah. Kerana tujuan saat ni bime takut setiap yang mempunyai nikmat akan didengki. Nabi bime situ. Di antaranya kemahiran masalah kita berdiam ialah astagfirullahalazim. Orang beres. Kita berhenti dulu. Ya. Wah, siapa lagi? Siapa dah? Bear dulu. Bear kan langsung ha. Ya bear. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح. La haula wala quwwata illa billah.
Lepas tu langsung lagi dah insya-Allah sikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Di antaranya juga yang dikasih sekalian, salah satu daripada kemahiran kita berdia sani, salah satu sewaneng daripada taksatkan niat kita ialah kita tu at-taghaful. Tak ambil buat berperuk. Sikit sebanyak rumah tangga kita, kita dengan isteri kita, kita dengan suami kita, kalau kita isteri juga, kita dengan suami kita, kita dengan anak-anak kita sikit sebanyak, kita dengan jiran tetangga kita, kita dengan saing-saing kita di tempat kerja, di mana-mana tempat, hak sikit sebanyak, hak tak adalah mana tu kita tak usah berperuk. Tu salah satu di antara kemahiran. Karena gapo? Ya benar ning, ya benar hak terpuji. Terpuji kita nak tahu kata mana? Satu kelakuan Nabi yang mulia, anak Nabi yang mulia, cucu Nabi yang mulia, cicit Nabi yang mulia. Siapa dia? 4 lapis yang mulia. Nabi belaka 4 lapis, iaitu Nabi Yusuf, Nabi yang mulia, anak pada Yaqub, Nabi yang mulia, cucu pada Ishaq, Nabi yang mulia, cicit pada Ibrahim, Nabi yang mulia. Bapa kawan saudara-saudara dia hak ambil tahu dia dah ada telaga kok gapo mari tua dia mari ada camping sikit semangat mari nak ambil gapo ni barang-barang daripada dia panggil jenis-jenis bantuan daripada Raja Mesir Nabi Yusuf AS hidup dalam gedung situ. Nabi Yusuf dia tengok pada beradik dia, dia ingat dia tengok pada beradik dia, demo tak kenal lah dia demo duk gamak ke adik ni tak ada dah lah, tahu dia telaga kau tak ada dah lah. Pas lebih-lebih lagi tempat lain pula dah, lebih-lebih lagi duduk dalam tanah pasal lain pula dah. Tapi Nabi Yusuf dia tengok beradik dia tu, kita main renung pada sikap Allah Subhanahu Wa Taala puji Nabi Yusuf pada ayat 77 surah Yusuf juga, fa asarraha Yusufu fi nafsi. Nabi Yusuf pun menyembunyi dalam diri dia. Walam yubdiha lahum, tak ada tubik perangai patik karya dia hak nak dene terhadap saudara-saudara dia tu, tak ada. Fa asarraha Yusufu fi nafsi. Keep code. Kadang-kadang keep code tu tak leh, tak molek, tapi ada bangsa ada kadang-kadang keep code tu molek. Dia cepok kalau kita nak jadi tubik hak basing hak buru-buru tu baik kita keep code. Hak ni Nabi Yusuf dia tahu kata saudara dia mai buat nyanyi dia halus-halus itu kok. Dia main kepkot sikit, tak ada waktu baik. Fa asarraha Yusufu fi nafsi. Sinilah sebagai kelakuan orang pendakwah. Kerana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai yang mari nak atibai ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita hendaklah kita menyeru umat manusia pada jalan Allah secara hikmat. Di antaranya kata as-samtu nisful hikmah. Kita berdiam ni separuh daripada kelakuan hikmat bijaksana. Mai perhati dia, tengok suluh amat-amat ti halus-halus sinilah Umar Khattab dia kata kunu du'atan ila Allah. Hendaklah jadi puak-puakmu ni pendakwah kepada jalan Allah wa antum samitun, hal keadaan kamu tu berdiam. Dia mau tanya nak dakwah pasal mana dok dia ni? Dia kata bi akhlaqikum, dengan kelakuan terbaik. Kita kelakuan kita molek, dia mau tik cai pratap cai kita, dia mau nak turuk kita. Tak ada apa dah lah. Kita buat hak sani kelakuan molek so siapa 700 kali ganda hasanah. Orang ni pun nampak kita ya pratap cai dengan kita kelakuan kita pun ya buat beramal dengan amalan kita. Hak dia pun 700 mai kita buat 1004 kita. Alhamdulillah tak ada seret-seret dak dia, tak ada rugi sikit abot pun. Sinilah sekiranya kalau benar ni kita patut berdia, lalu itulah apabila diturunkan ayat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, mereka duk kupu, duk saksum emas dan perak dan tidak mengeluarkan pada jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim. Beringat baik-baik seksa yang sangat sakit pedih. Sahabat dia kata kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu kanding tang Nabi saat ni. Sahabat dia kata unzila fi dhahabi wal fiddah ma unzil. Telah diturunkan mengenai
sabsin hal keadaan mah dengan perak sani yang mana diturunkan. Kalau gitu gak kita wasa bime nak kupu nak saksum kada serius kita ni nak saksum semata-mata mah dan perak. Pak kalau gitu gak samsin anai hak dikuah hak mana hak paling molek sekali kita nak hipung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendurungkan afdaluhu afdal sapayakon hak tidi tisud sabsin hak tidi tisud afdaluhu lisanun zakir lidah selalu duk berzikir pada Allah. Ni sabsin sapayakon hak tidi tisud. Yang keduanya qalbun syakir, hati tu duk dia tu rasa ingat alhamdulillah. Kalau jual getah pun sikit sebanyak, kemarin tu duk mahal lagi, wasa kata nak tunggu nak mahal lagi. Pak hari ni camping kena tolak, kemarin 20, hari ni 15, turun 5 kok. Tapi hati kita alhamdulillah, qalbun syakir. Sebab kita kesihatan kita masih ada makan minum pun tak ada kepit sikit sebanyak nak pergi kok-tukok ni pakai yega apa sikit tak ada dok po lagi lah. Kita dak tahu dah kata sini sama tara saja. Pak kita dok lobo sangat mana sangat lobo tak ada salah, tapi lobo hok lagi akan datang. Lalu itulah tambah lagi sebagai sabsin hok tidi tisud sampai aku hok tidi tisud lisanun zakir qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi, isteri yang saleh membantukan menggembarkan iman dia. Ada ke tak rumah tangga kita kalau isteri belah tu ya Allah dah hak tu hak sabsin kita tapi kita tak terasa kata ning harta kita sabsin kita pesaka kita, lidah kita duk diri kita dah, hati kita duk diri kita hak saat ni lah, hak tulai rusuk kita saat ni lah, iaitu isteri kita tu isteri salihah membantukan kita. Lalu itulah yang dikasih sekalian, hak ni di antara digalakkan supaya kita berdiam dan tidak digalakkan kita berdiam saat ni bila? Cuba kita renungkan pada ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Besar dengar dah ni besar dengar semua itu dah. Kita apabila kita besar dengar ayat ni kita dengar makna dia, maksud dia, maiting dia tu duk mana. Abdullah bin Mas'ud dia kata haqqa tuqatihi ialah bahwasanya ditaatkan supaya tidak didarhakakan, disebutkan supaya tidak dilupakan, disyukurkan supaya tidak dikufurkan. Itu haqqa tuqatih. Kita taat kepada dia, jangan duk deraka. Jangan duk deraka makna kata tancai nak deraka. Kalau mai dah orang panggil apa? Mai dah tancai tu tak apa. Deh, ala kulli hal ya ada tepat pula astagfirullah tu. Tapi hak ni tancai nak deraka, tak sah lah. Kerana haqqa tuqati kita dituntut supaya takwa haqqa tuqati. Tapi gelice astagfirullah tak ada salah. Lepas tu wa yuzkar wa la yunsa, disebutkan tidak dilupakan, disyukurkan tidak dikufurkan. Sini juga Anas bin Malik dia kata tidaklah orang itu bertakwa pada Allah haqqa tuqatihi hingga dia patah lidah dia tu dulu. Ada situ dah. Lepas tu tapi bila bime juga Ali bin Abi Talib dia kata apabila ahlul haqqi ia berdiam, tak ada mari atibai, tak ada mari api perai, tak ada mari royak dengan kebatilan, orang ahlul batil dia dok gamukan demo doa ala haq. Iza sakata ahlul haqqi 'anil batil tawahhama ahlul batil annahum ala haqqin. Hak tu dah ada perjuangannya lah. Kalau demo dok buat rekod-rekod kita pun senyap, takut bime kata demo dok kata pecah belah. Ya tak leh. Sebab ya satu tapi kita kena cari nail hak sepatut lah, kita kena tak leh, kena tegah, kena gapo tu. Kerana apabila kita tak tegah saat ni, ia dok gamuk ke orang batil, dok gamuk ke rekod hak demo dok buat tu, dok gamuk ke kena. Lalu itulah nanti kita kewajipan kita kena royak. Demo dengar, demo tuduh kita, demo mengejek kita, demo prakcuk kat kita, tak ada hak. Kerana tua yang bebiang hak tidi tisul hak kita tu 2-3 tuduh atas dia tu. Gila lagi, syair lagi,
Deh sihir lagi, tak ada pelik lah. Wa innaka la'ala khuluqin azim tu hai rabrong dia dah pun apabila dia tegah orang tu, tiga tu dah pas koda dia modok ayat kata kita ni puak tu wahbi dan sebagainya, tak ada pelik lah, tak ada. Sekadar kata panas telinga sikit, lepas tu kita kepkot hak Nabi Yusuf saat ni. Fa asarraha Yusufu fi nafsi. Ya, tak apa. Panas telinga tapi telai. Telai ni, telai kemarahan tu sedap juga. Dan akhir sekali lebih kurang yang dikasih sekalian, tidak boleh berdiam langsung ambil di pagi sampai gelap. Karena ada salah seorang perempuan saat ni tu, dia yogi wahji. Boy yogi wahji, yo kata nak haji mabrur dia kelik tu kok. Yo rasa kata nak patai tu sekecek tu saya jadi gelicir lidah dia. Lalu tu lah yo kelik duduk rumah tu. Ambil di pagi sampai gelap tak ada kecek sikit habuk. Abu Bakar masuk. Tegur tak jawab, tegur tak jawab. Tak saya jawab. Ya menazar nak patai dia. Hang kok mana ni? Dia mau kata, ya gi wahji bo ni. Payah menazar tak sekecek. Abu Bakar kata tak boleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pesan kata la sumata yaumin ilal lail. Tak boleh duk tapo ambil di pagi sampai gelap. Deh, takut raba. Dia bimbang takut raba. Dia pagi apa gelap tak ada kecek sikit habuk. Sungguhlah patut patai dia takut dia mung nepuh kerana dia banyak menepuh tak boleh juga ya. Subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu gapo dia yang dikasih sekalian, dua lagi lah, maaf sikit dah. Dua tiga lagi sikit ya. Satu. Ketika kita makan tu digalakkan supaya kita bercakap. Orang tua kata tak boleh kecek dia nak makan. Orang tua kita kata tak boleh kecek dia nak makan. Tak. Digalakkan supaya kita bercakap, kita bukan duk kecek kau duk ketak mulut tu dak lah, duk ketak mulut dah bawa dak lah. Kerana kerana orang Yahudi tu pakai perangai orang Yahudi, ia berdiam apabila mereka duk makan. Pak kita digalakkan supaya kita menyalahi orang Yahudi. Tu so yang keduanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita contoh tauladan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tanya hari hak masuk kota Mekah. Ada ke dak makanan hari ni? Sepupu dia Ummu Hani dia kata ada cukup. Nabi 8 tahun dia keluar pergi hijrah upaya dia mai Madinah 8 tahun dia kelik dia masuk dia benar tu golek ke kalau orang benar canak sana canak sana dia lalu nak makan tak itu dah wasa lalu wasa nak makan dia masuk rumah sepupu dia lah wasa lalu nak makan ada apa Ummu Hani ada cukup sebaik-baik hidayah cukup cicah boleh-boleh makan boleh-boleh duk royak lagi pandai dia ambil hati. Dengan dia kata sebaik-baik hidayah cukup tu jadi berkat cukup. Lu masuk dalam acar walanah kita, acar tengok batin kita hari ni lah. Alhamdulillah. Tak ada apa lah. Dari situ. Orang tua kita pula jangan duk makan cukup banyak dah kok jadi benak. Hak tu suku kira ambil mana sepuluh kata tak boleh makan saat ni, tak boleh kecek kena makan saat ni. Cukup jangan duk segala-gala tu jangan jadi lebih pada hak. Cukup dia tajam, dia gedebuh jebur dalam walanah kita, sungguh ya. Tak ada kata benak dak pakai kapok kita kena gigit basuh semula kapok lah. Situ ya. Lepas tu yang keduanya Nabi pada satu hari itu ya ayat kata ya berakhir lengih hak biring. Bila-bila yang makan yang ambil lengih saat ni yang makan tu dia kata ana sayyidul qaumi yaumal qiyamah. Aku penghulu kaum hari akhirat nanti. Dia makan bila-bila. Tu. Tujuannya kedoktoran gapo? Apabila kita makan tak kecek, apabila kita makan dengan gaduh tu kita terlengak angin mai pun katup. Tapi bila kita makan kita kecek ya tu baik CO2 tu baik karbon hok cemar tu tu baik serok masuk oksigen tu tu tengok subhanallah. Tu so yang keduanya barang siapa dia mau duk tuduh saudara-saudara kita di tepi-tepi kita hendaklah kita popong. Maradda an irdi akhihi kana lahu hijaban minan nar. Siapa dia popong saudara dia dan mau mai buat tuduh dak pe kita gapo kita mai popong bela dia sikit sebanyak kita ni terdinding daripada api neraka. Apatah lagi kita mai popong nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Orang mai duk tuduh nabi kita tak boleh. Kita kena besar.
Kita kena besar. Bulan ni bulan kelahiran Nabi, kita kena besar. Kita pun main royak. Cara-cara kita lah sikit sebanyak lah. Kerana kita nak popong bantatan hak Nabi SAW. Akhir sekali Nabi tu siwi kita ni kupik. Ya hajar juga tak siwi kupik. Ya tanya, atadruna manil bakhil? Tahu ke tak puak-puak mung tu siapa dia hak kupik? Nabi kata orang kupik, hak kupik ya, hak kedekut tu. Nabi kata al-bakhil alladhi idza dzukirtu lam yusalli alayya. Orang hak pada kedekut sekali, hak kupik sekali, apabila disebutkan aku, dia tak ada kata sallallahu alaihi wasallam. Itu orang tu kupik. Orang duk ayat sallallahu alaihi wasallam, ya dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hengo khatib duk baca tebah tu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita digalakkan kata sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lara jemaat kita tu, tak ada punah. Situlah berdiam di sini, tak patut kita berdiam dah. Itulah dia dikasih sekalian. Semoga kita dapat mengetahui kata berdiam ni adalah salah satu syarat dengan kita beriman dengan Allah, lagi kita beriman dengan hari akhirat. Alhamdulillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwadu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahalazim.